لبيك الله لبيك الله لبيك اللهم لبيك لبيك الله لبيك الله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan haji, puan-puan hajah, bersama kita kembali dalam podcast Umrah Hajiku episod nombor 5 bersama dengan saya Muhammad Jamil bin Abdul Wahab dan saya Muhafiz bin Abdul Karim bersama sekali lagi tetamu kita Tuan Rizal Hassan. Terus berkongsikan kita kali ini cerita haji yang kedua pula. Betul. Itu dah haji pertama ni, haji yang kedua pula. Ni hari yang sama kita rekod. yang dibawakan kepada tuan-tuan haji puan-puan hajah daripada Akademi Sinergi Ikhlas dan Berhad yang dikuasakan oleh NH Travel Holidays. NH Holidays Travel and Tours. Sebut tu kan lakang lah. Kita tak sabar nak mendengar kisah haji yang kedua. Kita sabar insya-Allah. Kita sabar. Kalau tak sabar masuk neraka. Kita sebelum episod sebelum ni dah kongsi tools dia. SABR. Okay. Instead of menggunakan perkataan tak sabar, kita guna perkataan kita teruja. Sentiasa memilih untuk menggunakan perkataan yang betul. Betul. Itu benda yang setakat apa yang saya tahu, Ustaz, berdasarkan borak-borak antara guru dengan anak murid dia, haji pertama pergi dengan keadaan saya bayar. Okey. Itu haji pertama. Haji kedua pergi dengan nama naik ikut giliran. Okey. Muassasah tu lah. Betul. Pada tahun ini 2024 ini. Betul. Haji pertama 2022. 2022. Tak 6 tahun. Before PKP, right? Jauh before. 6-7 tahun. Belas lah kan? Ya, betul. 2011 tu. Tuan punya badan boleh tahu. So sebelum tadi masa episod yang sebelum ni kita ada sebut bahawa sampai tulis jurnal, Ustaz. Okey. Sampai tulis jurnal, dia ada beberapa hari kita nak tahu kenapa tulis jurnal, apa kisah jurnal itu. Lepas tu kenapa ada penggredan diri? Penggredan diri. Rating diri tu kan. Namun sebelum itulah kita nak tanya tentang perasaan dapat giliran. Sebab sebelum ni saya bayar untuk saya pergi. Kali ni dapat giliran. Macam mana? Pergi ke tabung haji nak ada urusan dengan mereka saja sebenarnya tanya bila giliran saya. Masa cek dia kata tahun ni cik. Alhamdulillah. Habis tu dia kata ceritanya dia kata tuan daftar suatu masa dahulu bulan 4. Okey. Kami akan hanya ambil orang di bulan 3. Kerana COVID and all that, dia kena ambil orang-orang yang tak dapat pergi dulu tu. So dia akan ambil hanya sampai ke tahap bulan 3. So Izzal register suatu masa dahulu di bulan 4. So dia kata perbezaan ni je. So dia kena bulan 4 walaupun tahun ni patutnya pergi, besar kemungkinan tahun depan baru dapat panggilan. Dalam masa yang sama dia kata kalau nak rayu boleh. So Rohaya isteri saya dia kata rayu lah. You know, because you don't know tahun depan boleh ke tidak kan. Betul. So rayu alhamdulillah dapat. Still tak tunggu. Don't wait.
Still tak tunggu kan. Hari tu duit dah ada, jangan tunggu. Jangan tunggu. Kali ni ada ruang untuk nak rayu, jangan tunggu. Raya. Alhamdulillah dapat. Alhamdulillah dapat, dan maka terbanglah beliau. Ya. Okey. Okey, sekarang kita nak buat terus pada kisah dan learning. Dia part yang penting, learning tu lah kan. Actually before you terbang tu dia Ada punya learning learning dah sebenarnya, kerana bila kali pertama dalam kepala saya ialah step-step dia, ilmu dia, lepas ni lepas ni tu. Kali kedua ni dia perasaan dia lain. Perasaan dia lain. Malah saya packing bag 2 hari sebelum terbang. Dulu kan berminggu-minggu sebelum kan. 2 hari sebelum terbang baru betul-betul pack. Kenapa? Kerana dalam otak kita perasaan dia lain. Perasaan dia lebih memahami apa yang sedang berlaku, lebih membaca bukan dari segi step-step dia, tetapi lebih ke arah ini persediaan untuk mati ni. Pakai ikhram. Ya, ini cara pakai ikhram. Tetapi isunya bukan tentang cara pemakaian dia, apa yang dilondehkan bila kita memakai ikhram. Apa yang dilondehkan, dunia kita londehkan. Sebanyak mana kita londehkan dunia. Persoalan-persoalan itu dalam kepala. Perjalanan daripada rumah ke KLIA, ya, ke hotel Movenpick. Movenpick. Di situ jumpa kan. Perjalanan tu dia macam kita meninggalkan dunia kan. Macam jenazah keluar daripada rumah kan. Meninggalkan dunia kan. Dan jenazah pada waktu di rumah ramai orang. Bila sampai ke kuburan, orang yang lebih rapat. Sama lah kita pergi ke Movenpick itu, orang yang rapat, orang keluarga je dengan kita kan. Banyak persamaan dia dah mula nampak persediaan untuk mati. So perasaan haji kedua ni dia bunyi tasawuf je. Bersedia untuk mati ya. Bersedia untuk mati. Dia bukan lagi nampak tentang apa nak buat lepas ni atau keseronokan nak dapat tengok Kaabah. Dia bukan itu tau. Dia persediaan diri yang lebih menyentuh hati untuk saya, untuk lebih menampakkan bahawasanya dia is more than haji. Satu, kita nak jumpa Allah ni, kita nak tinggalkan semua dunia ni. It is at that level lah for me. Ada sesuatu yang berlaku, ada apa input, ada sesuatu yang dibuat sampai menghadirkan that thought. Ada satu buku ni, saya pada waktu dan saat ni terlupa title bukunya. Ada seorang sahabat, schoolmate, dia kata, Rizal, you kena baca buku ni daripada cover ke cover. Okay. So Rizal baca buku tu dari cover ke cover. And buku tu tidak menekankan sangat tentang step dalam haji. Dia menceritakan tentang ni wali-wali Allah ni bila pergi haji, apa pengalaman mereka. Okay. Apa yang mereka nampak, apa yang mereka lalui, apa yang mereka sediakan diri dari segi hati mereka. So Rizal baca yang tu. Ya. So persediaan saya untuk haji untuk kali kedua tu bukan persediaan yang fizikal. Bukan. Packing je pun 2 hari sebelum. Bezanya yang pertama dulu, kali pertama kan. So dia adalah haji yang kita siapkan manasik tu lah. Ya, betul. Kan. Yang kedua ni dia lebih kepada memaknai manasik semua itu. Betul. Dan ini pengalaman yang untuk orang macam saya belum pergi haji lagi ni. Ya, betul. Mudah-mudahan Allah bagi dalam masa yang terdekat, yang sesuai, yang terbaik. Pengalaman macam ni yang kita perlu. Setuju. Kan? Sebab kalau tak, untuk orang yang pertama, dia memang akan fokus kepada manasik lah. Betul. Kan? Nak melontar, nak kena jaga apa, nak buat apa semua tu. Ya. Dia terlupa tentang nak memaknai perjalanan haji tu. Betul. So, bahagian itu yang mahal, sebab saya kira kita bayar berpuluh ribu, bayar mahal kalau pergi yang private. Ya, kan? betul. Kalau pergi tabung haji pun still kita bayar mahal. Betul. Kita tinggalkan ahli keluarga, kita tinggalkan kerja, macam-macam kita tinggalkan. Betul. Takkanlah ia hanya setakat nak pergi duduk di Arafah, hanya nak mabit di Muzdalifah, nak melontar saja kan. Sangat-sangat surface tu. Surface. So ini kalau untuk orang yang kali pertama pergi dan hanya dapat pergi sekali tu je, kan. So
memang kita nak kena dengar pengalaman banyak dan betul-betul nak kena belajar Ya, betul. tentang perkara ini, sebab mungkin yalah ada orang Allah bagi 2 kali, ada orang Allah bagi sekali je. Betul. Dan itulah yang kita nak kena buat betul-betul Betul. kan. Tentang persiapan juga Rizal, nak tahu. Semasa haji pertama, persiapan kita pergilah. Ya. Kalau wife tak pergi kan masa tu kan, yang kali pertama. Tak. So tentulah ada preparation untuk mereka. Betul. Kan, sebab saya akan pergi haji, saya akan tinggalkan rumah. Yang kedua ni pun benda yang sama juga. Ya, betul. Okey, saya assume begini ya. Saya sedang assume. Kali pertama saya pergi meninggalkan isteri dan anak-anak dengan keadaan okey nanti kita jumpa balik ya. Ya. Okey. Yang kedua, saya tinggalkan, saya tak kembali dah. Ya. Macam mana? Sama. Macam tu lah. Betul. Dia seolah meninggalkan wasiat lah. Okey. You know, it's like I'm not coming back. You know, and tak ada pun dalam plan I will come back. Tak ada perbincangan bila saya balik nanti kita tunggu kat sini ya, you tunggu kat situ. Tak. I am going. You know, tak pandang belakang. Kereta tu pergi tak pandang belakang. Dan kali ini dek kerana Aisyah dia sakit perut pada waktu tu pun saya kata you let me go dekat rumah je, tak payah hantar sampai ke Movenpick tu. Okey. So Izzah naik Grab pergi ke Movenpick tu. So Izzah seorang. Okey. You know, Izzah seorang. Menambah-nambahkan feelingnya lah. Totally physically meninggalkan everything. You know, and meninggalkan atas dasar apa yang perlu ada dalam beg kat belakang tu je. Itu je. That's it. Untuk you selesaikan urusan haji you. But will you come back? Don't ask. Don't jangan cerita. Just tinggalkan, go. Dan saya terlintas apa tahu Rizal? Ya. Talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik sampai habis tu. Ya. Saya menyahut seruanmu ya Allah. Ya. Menyahut seruan, menyahut jemputanmu ya Allah. Malah bila orang meninggal dunia pun dia dijemput ilahi. Ya. Sama. Memang kalau kita kena letak ni dalam bentuk ayat yang betul. Kalau tidak dia bunyi pelik. Kita ni nak pergi mati macam. Tapi betul lah kan? Itulah pun ayat dia kan. Maka jenazah keluar dari rumah kan kita azan kan. Kita keluar waktu dia pun azan kan. Tapi punya persamaan dia kan so close dengan ihramnya ni, pakaian dia and all that. Pada waktu tu saya belum pakai ihram lagi kerana saya akan turun di Madinah. Okay. So saya tak pakai ihram lagi. But the feeling of it. You know. Dan saya meletakkan diri saya begitu. I'm not coming back. You know. Dan malah sekiranya saya mati di tempat yang baik sebenarnya. You know, so why should you be worried? Kan? Ya. Kenapa nak risau lagi? Kenapa nak risau? You mati di tempat yang baik, alhamdulillah. You know, good. Tuan-tuan Haji, Puan-Puan Haji, ini adalah antara benda yang penting kita nak masukkan dalam kepala. Kita ni pergi satu tempat yang Allah Ta'ala jemput, satu tempat yang sepatutnya saya nak mati di situ. Saya pergi ni bukan melancong. Ini bukan happy tak. Saya memang pergi nak bertemu dengan Allah Ta'ala. Dan Ustaz, saya nak minta juga Ustaz respon. Sebab kalau kita tengok pada surah yang ada kaitan dengan haji, surah Al-Hajj, surah nombor 22. Awal ayat itu adalah seruan kepada manusia dan ada kaitan dengan hari kiamat. Ustaz. Betul. Yang pertama itu Allah mulakan surah Al-Hajj dengan seruan untuk bertakwa kepada Allah. Kepada Allah kata inna zalzalatas saati syai'un azim. Sesungguhnya keguncangan hari kiamat itulah suatu perkara yang sangat-sangat besar. Kalau ikutkan tajuk buku, tajuk surah tu lah, haji. Tapi mula cerita pasal hari kiamat. Dia macam tak kena kan. Patut cerita lah pasal haji ke kan. Betul. Allah cerita tentang hari kiamat, memulai surah Al-Hajj yang nak cerita tentang haji. Allah nak bagi gambaran awal sebagai gambaran umum. Haji tu apa? Dia ibarat kita nak pergi masuk hari kiamat. So mati lah. Itu last kita lah. Itu kita punya pengakhiran. Dan kalau daripada apa yang saya ceritakan, saya rasa bahawa betapa baiknya Allah, betapa sayangnya Allah kita. Dia nak bagi kita rasa
yang kita akan mati sebelum mati. Betul-betul kan. Sebab mati tu nanti dia sekali je. Ya, betul. Kalau good, baik-baik lah. Betul. Kalau tak baik, Betul. Alhamdulillah kan. Ya. So Allah nak bagi kita feel dulu mati, keluar tinggalkan keluarga, kau ready tak? Nak tinggalkan itu, Sayang apa Allah. perasaan kau kan, dan lebih daripada itu adalah mana kau rasa kau akan pergi selepas daripada ini kan. So baiknya Allah nak bagi kita rasa tu. Ya. Sebab mungkin kita selalu terlupa Ya, betul. nak rasa benda tu, ataupun nak dapatkan rasa tu susah. Ya. Tapi bila kita sendiri experience, aku tinggalkan keluarga, aku tinggalkan kerja, aku pergi bawa apa yang ada sekadarnya. Ya. Walaupun kita sebolehnya nak bawa sebanyak-banyaknya, Ya. tapi kita memang hanya boleh bawa sekadarnya, dan Allah nak bagi rasa dulu. Esok inilah dia pengalaman yang kau nak lalu. Betul. So apa yang dah di Betul. prepare kan untuk momen itu kan. Ya. Setuju saya. Terus menjawab kepada kenapa Rizal buat journal. Kan, bila tak dapat nak communicate. Ini Tuan-tuan Haji, Puan-Puan Hajah, ini saya tengah reflect balik dengan Rizal sebab kami ada bersembang sebelum ni. Ya. So kenapa tak boleh nak communicate? Sebab daripada awal lagi dah fikir. Sebab mana ada mayat nak sembang dengan orang sebelah. Kan? Dia memang cerita dia dengan Tuhan dia. Okey, kita nak pergi kepada 19 Days in Ihram, A Journey of Enlightenment. Okey. Ya. Kenapa tajuk dia ini 19 hari dalam ihram? Ya. Kenapa wujudnya jurnal ni? Kita nak dapat background dulu, Rizal. Ya, saya buat haji ifrad. Okey. So bila buat haji ifrad, you dalam ihram tu lama. Okey. Untuk saya 19 hari. Masya-Allah. 19 hari. Haji yang pertama pun ifrad juga, tapi tak sama lama. Okey. Tak sama lama, sangat kurang. Sekarang ni 19 hari, Aizah seorang kali ni. Dulu dengan family kan. Okey. Sekali ni seorang. So pasal tu title tu 19 hari tu, malah Aizah tambah-tambah lah hari selepas tu kan. Okey. Kerana pembelajaran belum habis lagi. Kenapa jurnal tu? Kerana antara benda yang Allah uji Rizal di situ ialah tak boleh ada perbualan yang lama dengan orang. Tak boleh ada perbualan yang mendalam dengan orang. Ya. Kadang-kadang sembang 2-3 ayat, lepas tu dia mati di situ. Dia pun pusing buat benda yang lain, dia pusing cakap dengan orang lain. Izzah macam tekan-tekan. Izzah ni orangnya mesra dengan orang, sangat mesra. Senang cakap dengan orang. So Allah tarik tu. Dan itu mengganggu saya sangat-sangat. Yang menyebabkan bila masuk je Mekah, saya ingat hari Jumaat yang pertama di Baitullah. Saya berdiri, kerana kita pergi kan ke sembang Jumaat 3 jam awal. Saya berdiri untuk 2 jam on the phone dengan isteri saya Raya. Saya kata, what is happening with me ni? Why? Kenapa saya tak boleh berkomunikasi dengan orang? Kadang kenapa orang tak nak berkomunikasi dengan saya kan? Jawab salam pun tak nak. Bagi salam pun tak nak jawab. Tak faham saya. Sembang. Antara benda yang beliau cakap, isteri saya kata, agaknya Allah nak kata kau tutup channel-channel yang lain, kau direct channel dengan aku. Baru tenang. Baru is a calm down. Okay, this is one way yang Allah nak kata direct communicate dengan dia. Yang lain, channel-channel yang lain ni kena switch off dulu. So switch off lah. You know, baru menerima keadaan tu. Dalam masa yang sama, jiwa ni masih meronta-ronta nak bercakap dengan komunikasi. So tulislah. Izzah mula write it down tu pun pakai handphone je. Menulis kat situ nota-notanya. So Izzah mulakan daripada hari ikhram yang pertama. So daripada Madinah tu pakai ikhram untuk miqat di Bir Ali, start dari situ. Naik train, naik bas? Naik bas. Muasasah geng naik bas. Saya ada tengok day 1 C-. Day 2 solid B. Saya rating saya rating diri saya. Saya nak kata yalah, untuk memastikan saya ni lebih baik daripada semalam. Okey. Maka kalau saya tak rating saya, macam mana saya nak tahu saya lebih baik daripada semalam? So saya nak kena letak rating. So saya letak rating A, B, C, ada yang D. Maksudnya pada hari tu didn't go well. Ini untuk saya, bukan nak tunjuk-tunjuk ke orang. Ini untuk saya, untuk saya pastikan bahawa apa yang saya buat ni, dek kerana saya buat haji yang kedua Ustaz, ada orang cadangkan, Ustazah ni dicadangkan, Ustazah Hadayah dicadangkan, buatlah haji badar sekali untuk orang.
tanya sebelah keluarga saya semua dah settle, tanya sebelah keluarga isteri saya semua dah settle. So tengok-tengok ada sahabat kita namanya Dr. Ros meninggal beberapa tahun yang lepas. Tanya suami dia, Dr. Ros tak buat haji ke? Ya, belum lagi. Saya izinkan saya untuk buat haji badal untuk Dr. Ros. Kemudian saya tanya pula, umrah buat? Tanya haji saya lupa umrah pula. Punya umrah pun tak buat. Alhamdulillah saya dapat buat. So dek kerana saya buat haji badal, saya rasa seolah-olah bawa kereta Jamil lah contohnya. Saya pinjam kereta Jamil. So bila pinjam kereta orang, nak kena berhati-hati ya, nak kena bersungguh-sungguh betul-betul. Bawa kereta orang ni. Haji badal macam tu kepada saya. Saya buat haji untuk orang ni. Maka saya nak kena buat sungguh-sungguh betul-betul ni. Kena ikut step-step dia, kena ikut SOP dia, kena sungguh-sungguh. Maka saya rating dia saya untuk memastikan haji badal saya haji yang terbaik untuk dia. So ini perjalanan haji yang kedua ni. Itu yang timbulnya jurnal. Sebab tak buat badal untuk orang lain. Tak boleh bercakap dengan orang, tu satu. Nombor dua, ratingnya adalah kerana itu. Untuk memastikan haji saya adalah haji yang paling sempurna yang saya boleh buat. Okey, baik, faham. Sekarang saya faham. Faham. Kenapa jurnal itu boleh je jurnal itu timbul yang pertama dulu. Betul. Kan, betul. tapi dia timbul kali kedua ini. Dan sebab mungkin ada badal buat juga untuk orang lain dengan perasaan yang pandu kita orang lain. Kita akan lebih berhati-hati. Feel-nya tak sama dah kita sendiri kan. So itu yang membuatkan berbeza. Tadi saya sebutkan tentang tak boleh nak bercakap. Sedangkan bersembang, bercakap ni memang Rizal punya bidang saya tu. Bidang lah kan, sampai jadi international speaker kan. Punyalah banyak bercakap kan. Tapi saya tertanya-tanya lah kan, dalam diri lah kan. Mungkin nanti dia minta juga respon Rizal dan juga CJ. Selepas daripada ini kita berhenti rehat sekejap lagi kan. Apa yang saya terfikir daripada tadi terfikir juga kan. Sebab bila Rizal sebut, saya duduk termenung soal juga kat sini. Duduk fikir pengalaman yang dulu, apa yang berlaku dan kenapa berlaku. Kok-kok lah dapat jawapan dia daripada sembang-sembang kita ni. Tapi kita berehat kejap, lagi kita sambung insyaAllah dalam podcast Umrah Hajiku Ibadah Biar Ada Rasa. Kembali selepas ini insyaAllah. Umrah Taman Quran. Kenapa namanya begitu? Tentu saja Mekah, Madinah, tempat turunnya Al-Quran. Perjalanan sekitar 2 minggu bagi tuan-tuan ke Mekah dan Madinah adalah peluang untuk kita mengikuti kepada tempat turunnya wahyu. Tidak sah kalau kita pergi berziarah mengembara ke dua tempat ini, tidak kita melihat padanya ayat ataupun surah yang turun padanya. Bagaimana turunnya surah Yasin ataupun surah Al-Baqarah di lokasi-lokasi yang berkaitan, sehingga kan kita memaknai kepada perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan bersama menelusuri dua bumi ini, Mekah dan Madinah, dan melihat ayat dan surah yang turun padanya. Dan kita sematkan dalam hati kita agar kita boleh praktiskan ia, boleh amalkan ia apabila kembali ke Malaysia. Dan sudah tentu apabila kita mendengar imam membaca di Masjidil Haram ataupun imam di dalam solat ketika di Masjid Nabawi itu, kita bukan sekadar mendengar tetapi kita memaknai. Selepas solat kita duduk sebentar dan melihat tadabbur kepada apa yang dibacakan oleh imam di masjid-masjid demikian. Dan umrah ini adalah untuk kita benar-benar membawa, mengangkat, menjunjung Al-Quran agar kita lebih menghargai perjalanan kita ini, agar ia lebih dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umrah Taman Quran bersama dengan kami Akademi Sinergi, juga NH Holiday Travel and Tour. Jangan lupa untuk bersama dalam Umrah Taman Al-Quran. Kita mengembara dalam Umrah Taman Al-Quran. Labbaik Allahumma labbaik. Alhamdulillah, kembali kita tuan-tuan puan-puan, haji-hajah sekalian ke podcast Umrah Hajiku Ibadah Biar Ada Rasa. Tadi sebelum rehat
Ustaz Faiz ada persoalan-persoalan yang bermain dalam pemikiran, yang mana kali ni kisah yang dibawakan ini adalah satu kisah pergi haji yang bukan hanya bercerita tentang manasik. Ya. Sahabat kita, tuan guru kita Rizal Hassan menyebut bahawa sebelum pergi lagi telah ada di dalam pemikiran bahawa saya ni pergi nak bertemu dengan Allah dengan keadaan saya ni sebagai satu jenazah yang masih bernyawa. Kan? So, okey, kita apa soalannya? Mungkin Ustaz Faiz nak tanya dulu ke biar saya tanya dulu? Yang tanya dulu lah. Saya tanya dulu lah. Saya tanya dulu. Sebagai seorang yang dah ada berfikir tentang saya ni pergi, memang saya tak cerita pun tentang saya nanti nak balik, tolong jemput saya kat mana, kan? So, bila pergi sana sampai Madinah, feeling tu masih dibawa ataupun jadi refresh ke? Apa yang berlaku? Sampai Madinah demam terus sebenarnya. Oh, okey. Demam terus. Dia seolah-olah Allah nak break kita punya pattern, saya punya pattern. I'm ready. Sepanjang nak pergi haji ni, sehat semua. Okey. Semangat ni. Okey. Boom, turunnya kapal terbang demam. Okey. Turun je kapal terbang, Allah uji Rizal dengan kesihatan Rizal pada waktu tu. And itu betul-betul put my plans off. Kerana Izzah kata nak buat ni. Siap. Izzah ni kali ni haji kedua, Izzah siap ada support group. Ada ustazahnya, ada Haji Amirnya, ada orang yang tolong. Ini orang berdua ni tentang step-step haji. Orang yang ketiga ni tentang kesihatan, stamina. Ada tim konsultan yang akan membantu saya untuk bagi nasihat. So ada banyak perancangan. Turun je kapal terbang nak buat gini. Nak duduk kat Madinah nak buat gini. Kat Mekah nanti nak buat gini. Gone. Allah kata tak boleh. Tak totally, I punya plan semua gone. Dan pada saat itu sangat upset. Rizal sangat upset. And Rizal kata, I plan a lot of things. And suddenly Allah push those plans away, and Allah says, I have a better plan for you. Allah. So then Rizal mula menenangkan diri balik. Ini masih kat Madinah tu. Dapat suara balik, dapat ni balik, dapat menenangkan diri balik, dapat calm balik, sihat balik, untuk menyediakan diri untuk ke Mekah. So turun Allah push your plans away. Di situ sabar kita. Pasal tu kepada saya lawan sabar adalah sombong. Setuju? Ya, macam kita dekat traffic light kan. Traffic light, ada kereta kat depan kita, traffic light merah. Traffic light hijau. Kereta depan tak gerak-gerak. Kita buat apa, Ustaz? Horn. Tet. Dia tak gerak-gerak. Ustaz buat apa? Horn panjang sikit kan. Tet. Tak gerak-gerak. Mula buka tingkap. Oi, kau tak nampak ke? Dah hijau ke tak gerak? Kita tak tahu apa yang sedang berlaku. Kerana kita kata, kau tak faham ke? Patutnya kau tahu kan? Dah hijau jalan lah kan? Seolah-olah kita ni bijak. Tapi kita tak tahu apa yang sedang berlaku dalam. So apa yang menghalang kita keluar daripada kereta tu dan ketuk tingkap kita, boleh saya bantu? Lawan sabar adalah sombong. Ya, kerana kita tahu semua. Sama lah waktu Izzah kat haji tu. Izzah pergi turun kat Madinah dalam kepala, I'm ready. Dah pergi haji kan? Kali pertama kan? Dah ada the support group kan? Ready. Boom. Namun ia tidaklah menjadi penghalang. Dia menjadi satu dalil yang nak menyebabkan kita tak payah plan, go je. Dia tidaklah begitu kan? Kita kan masih kena ada perancangan. Kita masih nak pergi syurga. Dia bukan go with the flow. Ada planning dia. Kena planning dia. It's just that kita mesti also sedar kita ni siapa. Allah tu siapa. Dan bila Allah uji, sabar. Allah uji bukan nak derailkan kita daripada plan kita, tak. Allah kata nak make your plan better. And the plan became better sebenarnya. Kita mula adapt, kita mula calm down, tone down. Kita sekarang seorang, kita nak kena buat sendiri-sendiri. Alright, replan.
And the plan became better sebenarnya. Orang yang tak sabar akan kata, aku dah plan. Why? Mula membangau tu. Mula menuding jari balik kan. Apalah salah aku. Dan nak kena sabar. Nak kena uruskan diri. Nak kena urus. Calm down. Okey. Sampai sana, macam yang Rizal sebutkan, antara asbab kenapa terhasilnya jurnal ni, ini apa perkataan yang Rizal gunakan pada saya lah. Allah Ta'ala tarik nikmat. Tarik nikmat. Tell me more. Tell us more. Yalah, kerana Rizalnya orang bercakap kan. So bila tak boleh bercakap, tak boleh have a deep conversation dengan orang, maka itu saya pegang kepada Allah tarik nikmat. Kerana saya teringat arwah mak dulu kan, bila dia tak dapat rasa makanan manis, pahit, pedas kan. So dia kata, itu Allah tarik satu nikmat tu. So you're standing by. So itu relate kepada yang konsep mati, kita nak pergi nak mati kan. Itu Allah tarik satu nikmat tu. Tu satu nikmat Allah tarik kan. Dan Allah akan tarik satu until the day you die. Kan? So it's you pandang tu sebagai bukan satu benda untuk dipanikkan. Pandang tu sebagai satu persediaan to make your whatever plan you have to be better and better and better sebenarnya. So itu hanya boleh dilakukan bila kita ni sabar. Kalau kita tak sabar, kita dah panik lah. Apa ni? What happened? Apa dosa aku ni? So itulah tarik nikmat. Itu soalan yang nak tanya CJ tentang sebab kan apa tu antara ujian cabaran yang akan dihadapi ketika umrah ataupun haji. Persoalannya adalah, adakah kita akan diuji dengan sesuatu yang kita rasa kita hebat pada perkara itu ataupun pada apa yang kita ada. Kadang tertanya-tanya sebab ada orang yang contoh dekat Malaysia contohnya kan, dia orang yang ada jawatan tinggi. So mungkin kat sana ada orang yang dia diuji dengan dengan perkara itu. Ada orang uji dengan kaya dia, dengan ramainya pengikut dia. Betul. So adakah itu antara kemungkinan yang akan berlaku? Saya ada cerita-cerita berkaitan dengan itu. Kemungkinan kita tahu kenapa Allah uji kita. Dan kepada saya, jangan soal lah. Kerana ada jumpa orang di situ yang famousnya di Malaysia, dia tetap famous di sana. Ya. So pada saya, Allah tak uji yang tu kerana dia masih orang kenal. Dia okey. Tapi ada benda lain yang mungkin dia uji dan saya tidak tahu apa ujian dia. Ya. Allah uji kita for what Allah knows is best for us. Baik. Ya. Kita mungkin nampak benda tu difficult, benda tu menyusahkan kita, tapi Allah knows what's best for us. So jangan soal lah, jangan soal why. Why aku dapat ujian ini? Don't soal, just take it as it is and adapt, buat sesuatu. Jangan aku sabar tapi tak buat apa-apa. Tak ada refleksi diri, tak ada penambahbaikan pada diri tu. Aku sabar tapi tak buat apa-apa, tak guna. Dia sabar tak buat apa-apa, dia seolah-olah kita atas sampan di atas tasik, tak pergi mana. Duduk situ. Pusing. Tak pergi mana-mana. Tak mendayung, tak apa. No. Sabar is still, you have to do something, kena buat sesuatu. So jangan to me. So, maksud apa-apa yang berlaku sepanjang perjalanan kita umrah ataupun haji, dia sesuatu yang memang kita perlu ambil secara personal untuk kita reflect dan duduk sekejap fikir. Betul. Apa yang Allah tengah nak sampaikan dengan apa yang tengah jadi. Walaupun mungkin even perkara yang kecil-kecil, mungkin hilang selipar ke, orang siku ke. Setuju. Kan? Saya nak sambung keyword kita jenazah. Saya nak sambung jenazah. Saya tadi terlintas. Rizal sampai, demam, Allah Ta'ala rezekikan demam, habis planning. Yelah, bila kita meninggal dunia, apa planning tu dah terputus semua. Terputus semua. Okey. Perjalanan pergi, dia bermula dengan apa? Tawaf lah. Kan? Perjalanan yang jenazah ni tadi, apa learning jenazah ni pasal tawaf?
dalam tawaf kan kita Izzat nampak tawaf tu macam washing machine. Okey. Bayangkan ustaz kecil orangnya masukkan dalam washing machine besar. Lepas tu dia tong-tang keluar bersih. Ya. Kan? So Izzat nampak tawaf tu, orang tawaf Kaabah tu macam washing machine. 7 cycle. Ya. Dan dalam tawaf tu kan bukannya mudah kan. Dipelanyak, dipenyek, di siku, di macam-macam. Ya. So lepas dengan kita punya deterjen apa? Ya, zikir, doa, tu deterjen kan. So lepas 7 cycle keluar bersih. Kita rasa bersih. Kita rasa itu di Mekah. So Izzah mula fikir, Izzah kata okey, kat Mekah ada Kaabah, boleh tawaf lah. Tiap-tiap hari kita boleh buat. Betul. Di Malaysia. Nak tawaf apa? Kan? Masa saya fikir, kat Malaysia pun ada hujan-hujan dia. Kan kita macam-macam hujan kita lalui on a daily basis kan. Terus kita dilanyak every day. Dengan traffic jamnya, dengan anaknya, dengan kerjanya, dengan bosnya. Ada juga hujan. Kita tetap dilanyak. Tetapi kalau kita dilanyak dalam harian, kita dilanyak itu dalam dunia kita hari-hari, tetapi tidak ada Allah menjadi centernya, maka kita tetap keluar dalam keadaan kotor. Allah, na'udzubillahi min dzalik. So itu membawa kita persoalan. Kita ni tawaf Kaabah ke kita tawaf Allah ni? Okey. So kalau kita tawaf Kaabah, maka kita ni bagaikan batu yang mengelilingi satu batu. Dan bila kita batu, surah apa tu? Baqarah ayat 47 kan? 47. Di mana Allah describe hati-hati kita macam batu. Batu yang lebih keras daripada batu yang disentuh air keluar, batu yang jatuh. Kan? So kalau kita ni nampak Kaabah tu hanya sebagai tawafnya just tawaf Kaabah, maka kita no different than a batu mengelilingi satu batu. Tapi kalau kita dalam hidup kita, center kita adalah Allah, dalam perbualan kita Allah, dalam rutin kita dahulukan Allah, maka bila kita lanyak dalam rutin harian kita dan Allah di center, kita akan tetap keluar bersih. Nah, macam mana nak ada Allah dalam center tu? Dalam perbualan kita ada tak? Alhamdulillah ke contohnya. Bisa pernah Ustaz Izzat tengok perbualan orang depan saya. 10 minit. Mereka pun tengah berbual. Sekumpulan orang. Dan Izzat perasan, dalam 10 minit tu tak ada siapa yang kata Alhamdulillah ke Na'uzubillah ke Allah ke. Tak ada sekali. So Izzat kata, kalau Rizal ni dalam perbualan ini, dan pada saat tu Allah tarik Rizal, Allah tak ada dalam Rizal pada waktu tu. Na'uzubillah. Takut. So selagi dalam center kita, dalam rutin, bila kita rutin, contohnya Ustaz nak pergi ke Penang, naik kereta kan, Ustaz akan kata, okey, kat Kuala Kangsar kita berhentilah. Berhenti untuk apa? Berhenti untuk makan. Nak rehat-rehat. Sambil tu kita solat Zuhur lah, kalau Zuhur masuk. Ya, Zuhur tu nombor 2. Makan rehat dulu. Tu yang jadi center. Priority, rutin dia tu, priority dia tu. Oi, mana center Allah? Allah. Kita nak kena plan macam mana rutin tu. Okey, kita akan berhenti di Kuala Kangsar untuk solat Zuhur dulu. Sambil tu kita makan. Itu baru tu. You know, priority tu. So Izzah kata, tawaf kita di Malaysia, tawaf kita fahamnya Quran tu, tawaf kita adalah adakan Allah di center kita, dalam rutin kita, dalam perbualan kita all the time, setiap saat. Because once we miss that, untuk nak letak konteks, tuan-tuan puan-puan, haji-hajah sekalian, bila guru kita sebut tawaf tu, tawaf Kaabah ke tawaf Allah, bukan kita nak cakap Allah Ta'ala duduk kat situ. Kan? Tu nak kena bagi faham. Ini adalah learning yang dapat. Saya sepatutnya bila tawaf tu, saya faham, saya buat ni Allah Ta'ala suruh, saya nak buat ni, saya benar-benar mengaku saya adalah hamba Allah Ta'ala. Dan dia jangan tinggal hanya sekadar jadi ritual. Dia mesti learning ni dibawa sampai balik ke tanah air. Okay? Dan tawaf itu tadi diibaratkan oleh Rizal tadi bahawa inilah benda yang hiruk pikuk yang aku kena buat, ini tanggungjawab aku. Betul. Dan dalam apa juga yang aku buat, aku kena pastikan Allah adalah above everything. Betul. Okay.
Dan bila Allah Ta'ala above everything, dalam bahasa Arabnya, macam pandai sangat. Dalam bahasa Arabnya kita sebut subhanallah. Subhanallah, perkataannya sabaha, dia ada kaitan dengan berenang yang menimbulkan kepala. Above the water. Okay. So, bila sebut subhanallah, maha suci Allah yang kita nak tunjuk ke Allah Ta'ala ni adalah beyond daripada kelemahan. Allah Ta'ala tak ada kelemahan. Yang lemah tu semua makhluk. Kita mensucikan Allah daripada sebarang kelemahan. Kita bahasa kalau nak mudah faham, timbulkan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ni tak lemah. Kan? Jadi, in everything yang kita buat, dalam apa saja yang kita buat, yang kita rancang, Allah Ta'ala dulu. Yang membawa kepada hidup ini ada, macam yang Rizal sebut tu adalah nak pergi Kuala Kangsar, berhenti nak pergi utara, berhenti Kuala Kangsar, nak makan ke nak solat, mana which one first yang menyebabkan dalam keseharian kita, tuan-tuan dan puan-puan haji hajah, kita hidup di sekitar solat ataupun solat di sekitar hidup. Itu antara soalan yang itu dalam program HIS kita. High impact solat kita, tuan-tuan dan puan-puan. Malah dia efek kepada, kalau kami sebagai seorang learning facilitator, bila buat jadual dulu kan Rizal, saya akan pastikan modul saya habis, waktu rehat tu pilih solat. Dulu-dulu. Bila dah faham tentang dalam apa juga Allah Ta'ala adalah center, dalam bila buat tentatif, solat tu dulu. Kemudian diikuti dengan modul. Kalau modul saya tu tak dapat habis kerana jumpa waktu solat, then be it. Kan? Sebab yang nak menjadikan realisasi berlakunya perubahan apa? Allah Ta'ala. Saya hanya melaksanakan apa yang patut laksanakan. Betul. Kalau kita buat umrah ataupun haji kan, tawaf memang kena tawaf dah. Tak boleh lagi, memang dah jadi rukun kan. Sama ada kita tawaf itu dengan Allah sebagai centernya ataupun dengan perkara yang lain. Kita akan selesai juga lepas 7 tu. Dia macam basuh baju. Kan, baju tu tak kena basuh. Dalam washing machine tu, dia akan tetap kena henyak juga dalam tu. Cuma, ada letak deterjen ke tak? Kalau tak, akan keluar juga pada washing machine. Tapi dengan kotoran jugalah. Tak bersih juga. So, kehidupan kita kat Malaysia sama, kita akan dihenyak juga. Sama ada kita nak letakkan Allah itu ada ataupun tidak. Kita akan keluar juga pada ujian itu. Tapi, sama ada dengan kita, Alhamdulillah ala kulli hal, terima kasih ya Allah bagi aku ujian ni, ataupun dengan kenapa ya Allah aku, balik-balik aku nak baik aku pula ya Allah. Kan? Mungkin ada orang kata, biasalah, sepatutnya Allah dah ada dah. Dalam tapi nak kena cakap juga kenapa, kerana macam contohnya di sekeliling Kaabah kan, dulu-dulu orang doa sekarang orang doa macam tu juga. Habis tu dia Allah. Di sendiri tengah doa. So bagi tahu saya di mana Allah dalam tawaf kita tu. Allah. Betul. Dengan ada benda tu. Dajjal di tangan tu. Dajjal di tapak tangan tu. Macam tu. Ya, kata ada Allah dalam kepala, tapi perbuatannya tak seperti macam itu. Nauzubillah, Izzat nak jauhkan diri daripada keadaan macam tu. So pasal tu bila Izzat nampak tahu tu, Izzat kata kita kena bawa Allah dalam setiap satu benda dalam kehidupan kita. Bukan nak pergi haji je, semua dah settle, aku dah habis semua dosa-dosa, so balik ke Malaysia, you masih perangai yang sama. Kenapa? Kerana you tak bawa that learning. Allah is always at your center tu. Back home. Jadi tak jadi yang mabrur tu. Tak dapat lah. Mabrur tu tak dapat. Tawaf, washing machine. Dan bila sebut tentang haji, antara part yang mesti diberi perhatian adalah kita dekat tempat-tempat masyair. Apa dia masyair? Nanti kita tengok selepas rehat lah. Kita akan tengok selepas rehat apa dia masyair, apa ceritakan masyair, apa learning yang dapat. Sebab ini antara tempat yang kritikal yang memang selalu akan diberi perhatian. Tuan-tuan puan-puan haji hajah, jangan ke mana-mana. Kita berehat sebentar. Kita akan kembali dengan podcast Umrah Hajiku, ibadah biar ada rasa. Umrah Taman Quran. Kenapa namanya begitu? Tentu saja Mekah, Madinah, tempat turunnya Al-Quran. Perjalanan sekitar 2 minggu bagi tuan-tuan ke Mekah dan Madinah adalah peluang untuk kita mengikuti kepada tempat turunnya wahyu. Tidak sah kalau kita pergi berziarah mengembara ke dua tempat ini, tidak kita melihat padanya ayat ataupun surah yang turun padanya.
bagaimana turunnya surah Yasin ataupun surah Al-Baqarah di lokasi-lokasi yang berkaitan, sehingga kan kita memaknai kepada perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan bersama menelusuri dua bumi ini, Mekah dan Madinah, dan melihat ayat dan surah yang turun padanya. Dan kita sematkan dalam hati kita agar kita boleh praktiskan ia, boleh amalkan ia apabila kembali ke Malaysia. Dan sudah tentu apabila kita mendengar imam membaca di Masjidil Haram ataupun imam di dalam solat ketika di Masjid Nabawi itu, kita bukan sekadar mendengar tetapi kita memaknai. Selepas solat kita duduk sebentar dan melihat tadabbur kepada apa yang dibacakan oleh imam di masjid-masjid demikian. Dan umrah ini adalah untuk kita benar-benar membawa, mengangkat, menjunjung Al-Quran Agar kita lebih menghargai perjalanan kita ini, agar ia lebih dekat dengan Nabi SAW. Umrah Taman Quran bersama dengan kami, Akademi Sinergi, juga NH Holiday Travel and Tour. Jangan lupa untuk bersama dalam umrah Taman Al-Quran. Kita mengembara dalam umrah Taman Al-Quran. لبيك اللهم لبيك. Alhamdulillah, kembali kita tuan-tuan haji, puan-puan hajah ke podcast Umrah Hajiku, ibadah biar ada rasa. Ustaz Faiz, antara benda yang saya rasa, sebab kita tak pernah pergi haji lagi, ini orang yang dah pernah pergi haji, tapi masa kita pergi umrah, antara benda yang biasanya berlaku lah, semalam baru pintu ni buka. Ke Masjidil Haram kan. Baru pintu ni buka. Okeylah, itu satu pintu buka. Hari ni dah tutup. Tu satu pintu ni baru semalam jalan ni boleh lalu. Tak boleh. Tak usah cerita pintu, jalan tu pun. Kan? Itu cerita umrah. Pasti haji pun berlaku juga. Oh, yeah. Dan tambah lagi, masa saya sebab tahun ni musim haji tu panas yang sangat. Saya tak tahu apa tu. Panas. Macam mana Rizal waktu tu? Cerita tentang pintu tutup dengan panas. Hadapi tak situasi tu? Hadapi tak? Ya. Kadang-kadang kita marah kan, pintu-pintu ditutup. Seperti mana Jamil kata, semalam elok je kan, kenapa tutup? Lepas tu kita nampak, kat situ soft tu kosong, bagilah kita orang duduk situ kan. Kita nak beribadah, siap negotiate dengan guard tu. Dalam bahasa kita lah kan. So, komplain pula kita ni, komplain pula kata, patutnya Saudi buat gini, seolah-olah kita dah kerja lama je tu. Padahal kita ni tetamu. Dia tu, yang guard tu yang kerja lama kan. So, kita marah kenapa kan? Lupa diri. Allah. So, dalam lupa diri tu lah, Jamil, saya teringat, dia kata, guard ni dia tutup pintu pada waktu itu kerana dia lebih tahu sebab-sebabnya, laluan macam mana nak dibuka supaya orang tak sesak di sana sini. Dia lebih tahu pada waktu tu. Dan kerana dia kerja kat situ dah lama. Betul. Kemudian dia buka pintu tu. Kerana laluan sana dah dibuka, laluan sini dah buka, maka dia pun dapat walkie-talkie pengarahan, dia boleh buka. So, ginilah. Pada waktu tu terlintas dalam kepala Rizal, okey, guard ni tutup pintu kerana bersebab. Kemudian dia buka juga. Yang aku ni marah-marah ni kenapa? Kerana pintu-pintu Allah pun yang dah terbuka, buka dah. Pintu taubat ni, pintu-pintu syurga buka. Yang itu aku tak nampak. Yang pintu dunia ni juga yang aku bisingkan. Kadang-kadang kita ni sibuk kata, pintu-pintu peluang kita ditutup, dek kerana ni lah, politik lah, apalah semua yang dek kerana ni, dia ada kabel lah. Kita sibuk bising tentang tutupnya pintu-pintu peluang dunia. Pintu-pintu syurga Allah masih buka lagi, pintu taubat masih buka lagi. Kenapa yang tu kita tak nampak? Allah. You know? Tak pernah ditutup. Tak pernah ditutup. Waktu tu saya bantai menangis depan kan. Sedar diri kan. Kat mana aku sekarang ni? Ya, aku bising sangat tentang pintu tutup tu kenapa? Betul. Sedangkan pintu yang ditutup tu satu je. Banyak pintu ke Masjidil Haram tu banyak ada. Betul. Laluan pun banyak ada. Tapi kita marahkan satu tu yang ditutup tu. Sebab kita dah plan
nak masuk pintu tu dan kita nak plan kita berjalan macam mana kita plan. Dan Allah tutup. Padahal kalau kita pergi sana dapat juga masuk masjid ke nak pergi, boleh juga. Tapi kita nak yang itu juga. Akhirnya pandanglah yang itu. Kecewalah sendiri kat situ sebab kita punya plan tu tak jadi. So kita mengharapkan. So itu yang mungkin tadi sabar lawan dia sombong tu. Kita rasa kan aku punya plan kita nak yang itu juga. Betul. Saya gunakan itu sebagai satu nasihat kepada seorang sahabat. Seorang sahabat ni dia kata dia dengan partner dia bermasalah dalam bisnes. Maka dia dah stres, dia dah marah. Dia minta nasihat daripada saya. Saya kata, kat syurga tu ada pintu stres tak? Dia kata tak ada. Pintu marah ada tak? Tak ada. Yang kau cari pintu tu kenapa? Saya gunakan pengalaman saya tu sebagai satu nasihat. Atas dasar yang sama kan. Yang kita sibuk cari pintu stres tu kenapa? Yang kita sibuk cari pintu komplain tu kenapa? Kan? Kerana itu bukan pintu-pintu syurga. Masya Allah. Kita patut fokus kepada pintu-pintu syurga tu. Pintu sabar, pintu orang berpuasa, orang yang bersedekah. Cari pintu-pintu tu lah, sibukkan diri mencari pintu-pintu itu. Kita ni dilalaikan dengan dunia tu terlalu cepat. Kadang-kadang melatah kerana tidak sabar. Okey, nak bagi konteks Tuan-Tuan Haji, Puan-Puan Hajah, bolehnya Rizal buat ayat macam tu kerana ada beberapa step sebelum tu yang dah dibuat. Tuan-tuan Puan Hajah, dia jangan nanti kalau ada orang datang jumpa minta nasihat tu kita pam macam tu. Jangan, dia ada step dia. Kita skip lah step tu kan. Nak sampaikan bahawa pembelajaran tentang pintu tu nak membina sedar dalam diri kita. Yang saya sibuk nak pergi pilih pintu yang tak perlu tu kenapa? Tu ayat dia. Kan? Sedangkan Allah Ta'ala sediakan pintu-pintu yang membawa kepada syurga tu banyak. Panas macam mana? Panas tu. Ada sekali tu datang sembahyang Jumaat. Kalau pergi sembahyang Jumaat di Masjidil Haram, kena datang 3 jam awal. Hari tu saya pergi 2 jam awal. Awal dah tu. 2 jam tu kalau kat Malaysia awal sangat tu. Siap tak buka pintu ni. Dan pintu-pintu semua dah tutup. So kenalah sembahyang kat luar kan. Tunggu kat luar pun carilah tiang mana kongsi shadow dia. Bayang-bayang dia. Untuk untuk distract lah, kerana panas sangat, untuk distract kepanasan tu daripada kepala saya kata okey, saya nak ambil air zam-zam lah untuk semua nak berkhidmat. Maka saya pun ambil air zam-zam bagi kepada orang kat soft saya, mak-mak Afrika ni semuanya. Semua kata terima kasih, alhamdulillah. Dah habis satu soft tu, bagi soft ke belakang. Dah habis satu soft tu, masih panas lagi, tak buka-buka lagi pintu. Kan ada orang tu kata nak masuk azan tu nanti dia akan buka pintu. Tak buka-buka pintu tu. Semula tengah panas, mama Afrika tu pun dah mula bangun. Dalam pada dia Afrika dia boleh hidup dalam dunia panas, dia pun bangun. Dia dah pun mula bangun. Rizal dah panik. Okey. Dah panik ni. Dah panik, dah tak tahu apa nak buat. Dah tahu orang bawa payung, berdiri tepi saya tu, pegang payung tu. Saya tak payah, kerana waktu tu saya dekat tepi tiang. Tak tahu apa dia kata. Rupanya orang Sabah, cakap Melayu, orang Sabah. Kita tak tahu kan apa yang berlaku tetap berlaku. It's just that mungkin kerana kita bagi air zam-zam tu, maka Allah bantu kita. So bila kita nak buat baik tu, jangan fikir, buat je. Kerana dia baik, buat je. Ini tak, kan aku bagi orang Afrika tu dia tak minum kan macam mana? Bagi je. Dia minum tak minum lain cerita. Kerana kita tahu benda tu baik, buat. Dan bila Allah bagi kat kita, Allah bagi, kita will be surprised. Tak terfikir. Maka bila nak buat baik, jangan fikir, buat je. Betul. Allah surprise us, tak terfikir kita. Ini membawa kepada surah Duha. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ilan fa'aghna. Satu surah yang kita well known, tuan-tuan puan-puan, kita tahu sebab Allah Taala memujuk Nabi, dan Allah Taala bagi 3 situasi ni. Allah Taala ingatkan, remind Nabi. Ingat tak? Bahasa kita lah, ingat tak? Masa yatim tu siapa yang lindung? Masa tengah bingung, tak tahu hala tuju tu siapa yang tunjukkan jalan? Dan semasa tidak punya apa-apa, siapa yang bagi kecukupan? Allah Ta'ala bagi tahu tu untuk syukur. Betul. Syukur, dan bila berhadapan dengan situasi tu, sabar. Betul. Supaya jadi orang yang sedar.
Masyair. Saya tertarik tadi sebelum tu saja. Dia sebut tentang duduk kat dataran panas. nak duduk berlindung, tak ada apa benda kan. Tiba-tiba terlintas hadis yang Nabi SAW sebutkan tentang naungan hari kiamat. Kan? Hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Kan? Dan itulah salah satunya naungan yang Allah bagi gambaran lah mungkin kot kan. Itu kita kat dataran Masjidil Haram, nanti kita kan lalu perkara yang sama dekat Arafah. Kan perkara yang sama berdiri tengah panas tu. Kita perlukan naungan, walaupun mungkin tiang tadi satu kecil tak apalah kan. At least kita nak juga, dan itu amat membantu kita pada hari yang terik sangat. Betul. Dan kalau kita lah reflect pada setiap apa yang berlaku, walaupun perkara itu adalah Saudi panas, biasalah. Kita tetap akan dapat pelajaran. Masya-Allah. Allah. Cerita ni Masyair. Arafah. Baik. Jadi itu sikit waktu di Mekah. Kemudian perjalanannya bermula pada hari Arafah. Itu adalah Arafah yang kali kedua nak lalu, dan Arafah adalah intipati haji. Betul. So ini momen yang setiap daripada kita ada, pertama pengalaman kita masing-masing. Betul. Yang kedua cara kita lah. Ada orang yang memilih untuk nak berada di tempat yang tertentu kan. Dekat kemah ke, ada orang nak duduk kat luar ke, ada orang yang nak duduk berdua ke, wallahualam. So Rizal, macam mana pengalaman Arafah kali kedua? Betul. Beza dengan yang pertama. Betul. So kerana kali kedua, maka bila kita pergi lagi sekali dalam kepala ada persediaan je. Masa sampai Arafah, okey, ni pokok ni aku nak booking pokok ni. Ni kat sini, ni toilet kat sebelah sini. Lagi perancangan, planning, kepala planning ni. Lepas je khutbah Arafah, khutbah Arafah keluar, dah ada orang booking. Siap tulis nama kat situ. Siap tulis nama tu Jamil. Dia punya tempat. So planning asal tak boleh sekarang. So macam mana nak buat ni? So Izzah kata okey, ginilah. Izzah dan kepala Izzah kata okey, bila bab berdoa Izzah akan keluar. Okey. Bila bab nak berzikir balik, Izzah masuk dalam kemah. Itu strateginya. And then Izzah buat begitu sampai orang yang dulu booking tu dah belah. Dah habis shift lah. Dia rasa dia dah habis doa dia kan, dia berhenti. So kita ambil tempat situ, adalah pokok sikit and all that. So that was the moment lah. Ceritanya Ustaz, kita gamaknya dimomokkan bahawasanya Arafah adalah haji itu adalah Arafah kan. Dan Arafah tu adalah the peak. Betul. Puncak dia. So ramai orang di antara kita ni kepalanya, termasuk Rizal, yang kata okay, Arafah is the peak, maksud all the kesusahan payah tu lepas itu akan menjadi okay. Maksudnya Mina will be okay lah. Kan Arafah the peak kan. Tak. Tak habis lagi. Bukan. Arafah ada cabaran-cabaran dia. Mina pun ada cabaran dia. Dia belum habis lagi. Dia punya haji belum habis lagi. So pasal tu ramai di antara kita lepas Arafah, bila sampai Mina, tengok Mina keadaannya jauh lebih teruk. Contohnya di Arafah kan, tempat tidurnya contohnya lah luas ni boleh muat dalam 12 orang lah, contohnya lah. Consider luas tu. Masih boleh berguling lah. Dan toilet dia pun ada yang double decker punya toilet, double story punya toilet, ada toilet yang baru dia, dan ruang antara kemah-kemah tu masih beruang, masih beruang. So kalau itu, so dalam kepala masing-masing okey itu peak, ni boleh lah, aku boleh handle lah ni. Tengok kat Mina, separuh ni kena sebelah orang. Tidur sebelah orang, separuh. Maksudnya bila pusing kanan, orang tu batuk di muka kita, pusing sini, ketiak orang tu kat muka kita. Lagi sempit. Asal dia punya antara kemah pun sempit kerana ruang di Mina itu je, dia tak boleh dikembangkan. Arafah masih boleh ada space. But Mina ruang itu saja. So kalau 3 juta orang lah di situ. So cabaran Mina berbeza. Cabaran Arafah berbeza. Dan kita tidak boleh samakan. Kepada saya cabaran Mina adalah
bersemuka dengan orang. Okey. Kerana dia sesak, Okey. everybody in your face all the time. Okey. All the time. Arafah masih ada space. Okey. Masih ada space. Mina sesak-sesaknya. So kalau kita ni tak boleh bergaul dengan orang, kita tak boleh senyum dengan orang, tak boleh pandang muka orang, Mina will be disaster. Ya. So kerana agaknya kita dimomokkan sangat. Arafah tu adalah puncaknya, maka kita dah mula leka. Right after Arafah kita dah mula leka. Yang menyebabkan bila Minanya jadinya lebih teruk untuk dia, maka mula dia komplain. Mula mencaut-caut keluar. You know? Tapi masa tu nikmat komunikasi tu kena tarik. Masih. So how you handle? Mina tu. Well, to me, pasal tu Allah bagi komunikasi tu ditarik supaya kerana bila Arafah Mina, kalau I tak berkomunikasi pun okey. Sebab dah berdawal dulu dah. Okay. Allah menyediakan saya untuk Mina. You know? Allah punya perancangan. Allah menyediakan saya untuk Mina. Tak dapat bercakap dengan orang. Okay, I'm okay. But for some people dia konflik. Ya. Contohnya dia kerana tempat dia dah sesak sangat, dia kata aku tidur kat luar je lah. Dan dia seorang-seorang kat luar, dan dia stress Okey. Atau toiletnya bayangkan toilet A, toilet B, line A dengan line B tu dia cross, punya ramainya orang kan. So dia tak boleh fikir ini je toiletnya, macam mana nak buat. Yang Rizal ni kata, okey, jom kita tengok kemah sebelah sana, Thailand punya. Okey. Dan pakat dengan 2-3 orang kita pergi masuk Thailand punya kemah. Pergi tutup buang kita orang punya tag, the tag yang ada kat sini pun tutup dengan tuala, pergi masuk, orang tegur kap. Dan mereka punya kuota tu kan tak seramai Malaysia punya kuota. So orangnya tak ramai. Dia punya toilet free. Toilet free dan bersih. Orang Thailand orang bersih. Bersih. So bayangkan kami keluar je dari situ, pergi ke toilet Malaysia balik, cakaplah dengan orang perempuan, terutamanya orang perempuan kat situ, pergilah kat sana, free masuk je, tak seorang yang akan menghalang. Kerana mereka dah tepu, tak boleh fikir, kita bagi nasihat pun tak dengar. Dia kata ya. Okey, skeptical. Baik yang wanita, baik yang lelaki, sama. Okey. Mereka akan kekal dalam rutin kena pergi toilet Malaysia. Dia cannot go beyond. Dia mati akal ke situ. Kesian. Mungkin tak terasa, mungkin saya tak tahu, mungkin tak sebab rasa macam kalau pergi toilet negara lain langgar peraturan. Mungkin tak ada terfikir. Nombor satu, tak ada siapa yang letak peraturan tu. Okey. Dan tak ada yang menghalang, tak ada guard kata mana pasport, tak ada. Okey. Ada. Dia bebaslah sebenarnya, dia yalah, tak ada, mana ada disebutkan peraturan macam tu. Jangan masuklah kemah mereka, kita nak cari toilet je kan. Betul. Orang Thailand pula dia kongsi dengan orang Taiwan rasanya. Taiwan dengan satu negara. So dia satu kawasan tu. Dan kita ni muka pun macam muka Thailand. Macam negara. So masuknya kawasannya okey, jumpa orang, pergi salam, Assalamualaikum, Allah. Dapat toilet dia seronok-seronok selama-lama. Sesegar-segar je. Selama-lama je. Sahabat Is, kita ni kalau nak cerita lagi ni mau 18 episod. Tapi ini pun sangat banyak learning. Ustaz Faiz rasa macam mana? Masya-Allah. Ni pengalaman mahal untuk saya yang belum pernah pergi. Sangat mahal. Tahu untuk sebab perkara ni walaupun hanya macam hal toilet, tapi dia boleh efek kepada kita punya emosi. Nanti bagi kesan dekat kita punya energi. Contoh nak berdoa, nak zikir, solat, bagi kesan tu. Kan? Akan jadi macam almost give up lah. Jadi lepas tu nak solat pun jadi malas nak solat dah. Sebab terganggu perkara-perkara macam ni. Kita rehatkan atau kita nak selesai ni? Kita selesaikan, tapi apa yang nak dikongsikan? Nak tambah sikit. Silakan. Kerana saya pun ada soalan lagi sebenarnya. Ya. Tak, kerana ingat tak kita mulakan perbualan ni, kita keluar macam nak mati. Ya, betul. Proses tu tak habis lagi tau. Okey.
dengan kita Arafah dengan Mina, dia belum habis. Kerana ramai orang lepas Mina, lepas tawaf kudum, tawaf bukan tawaf kudum, bukan tawaf wida, tawaf haji, sa'i haji kepada Mekah, habis. Okey, dah habis. Dan kat mana tempat makan best, kat mana shopping best. Sebenarnya tak habis lagi. Macam contohnya waktu susun beg untuk nak balik kan, nak timbang beg, Izzah nampak itu hari penimbangan. Izzah nampak timbang beg dekat hotel kami ke lobby hotel tu. Izzah kata, kita ni dalam line kita semua risau timbangan beg kita berat, nanti nak kena susun balik. Ini kan hari penimbangan. Hui. Lepas hari penimbangan apa? Sirat. Titian sirat, betul? Titian sirat. Okey, kat mana titian siratnya? Izzah mula tanya diri Izzah, kat mana titian siratnya? Selang 2-3 hari dah masuk kapal terbang tu, buka dia punya entertainment screen tu kan, nak tengoklah kita kat mana kan, dia ada satu peta kapal terbang kat mana, Malaysia kat mana, Australia dia tunjuk line jalan kita kan. Tukar sirat tu. Tukar sirat tu. Kan? Rupanya belum habis lagi. Apa penghujung sirat? Syurga. Keluar je kapal terbang, keluar daripada airport, keluarga kita, syurga kita tu. Allah. Whole process daripada start sampai ke habis, the whole process. Nah, ini tidak dimomokkan lebih lagi sepatutnya. Ramai orang dia pegang, dia habis kat tang Arafah, tang Mina, tang habis tu. Kalau especially yang geng muasasah, dia ada banyak hari lagi tau sebelum balik. Banyak hari lagi sebelum balik. 42 hari tu. Ada 20 banyak lagi hari. So, you buat apa? Mula handphone. Mula TikTok situ kat band, tapi dia mulalah buka YouTube ke apa ke, dia mula tengok shopping, dia mula tengok makan. Rugi. Proses kita belum habis lagi, kita belum masuk syurga. Belum masuk syurga lagi. So, Izzah nak kena sampaikan itu Jamil, kerana ramai yang just berhenti separuh jalan, habis tu dia kata dah habis. Belum lagi. Orang mana mungkin haji adalah lepas habis manasik tu, habis dia tahallul korban, settle lah haji kan. Macam apa tu, solat. Dia mana solat hanyalah lepas habis bagi salam, selesailah dia dengan ibadah solat. Lepas solat tu dia tak bagi perhatian. Sedangkan lepas solat tu akan bagi kesan kepada solat dia yang sebelum itu dan selepas pada itu. So haji dia adalah selepas daripada settle semua manasik tu. Lepas pada tu yang akan start tengok balik haji yang sebelum itu nak dapat mabrur ke tak mabrur tu. Last mungkin Zah, soalan boleh Boleh. Teringin nak tahu ni tadi ada yang rating A sampai D tu. Okey, boleh ke share bahagian D tu apa pengalaman dia? Izzah pun lupa yang mana tadi. Dia bila Izzah tak boleh buat apa-apa. Okey. Dah habislah urusan haji, rasa demam balik. Saya sebenarnya demam dalam keadaan gembira sebenarnya, kerana ada Ustaz Fakrul kita kata, dia kata siapa yang demam, Ustaz dia kata itu tanda-tanda haji mabrur. So itu reframe yang bagus untuk saya. So saya pegang itu, demam dalam keadaan gembira. Tapi Izzah tak dapat pergi sembahyang subuh di Masjidil Haram. Nak sembahyang kat surau kat bawah pun menggigil waktu tu. So pada waktu Izzah sangat sedih, kerana Izzah tak dapat lakukan apa yang Izzah nak lakukan. Ceritanya Allah juga yang mengizinkan benda tu berlaku kan. So it cannot be bad. It should not be bad. So Izzah letak D kan Izzah tak dapat lakukan. Dalam masa yang sama, dia punya pembelajaran dia ialah ada sesuatu yang lain yang Allah tengah sediakan untuk kita. Walaupun kita tak dapat pergi masjid, that's the terbaik kan. Izzah ni masuk masjid Haram, Izzah tak tahu Jamil ni main computer game ke tidak, tapi orang yang main cerita Sonic tu kan, dia akan masuk dalam istana tu, dia akan ada banyak ring dia, so dia akan masuk, dia ting 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 ting. Izzah kalau masuk Masjidil Haram tu, Izzah macam dengarnya macam ting 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 ting. Pahala masuk ting 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 ting. So tak dapat pergi tu, rasa macam rugi gila. You know why? I want to do something good, tapi Allah doesn't allow me, because Allah have something better for you sebenarnya. You know, adalah Allah nak kikiskan daripada
hati kita melalui sakit tu. Contoh, I don't know. Kan? So, jangan komplain. Bersyukur. InsyaAllah. Itu sikit mungkin cerita daripada jurnal. Betul. Tuan Rizal, kita akhir sebagai Tuan Rizal lah. So setiap kali bila panggil Rizal, dalam kepala keluar apa tu je. Keluar hadis yang Nabi sebut. Bukan daripada kalangan kami orang yang dia tak sayang orang yang muda dan dia tak tahu kedudukan atau hormat kepada orang yang lebih tua. So nak panggil Rizal tu setiap kali keluar. Takut. Untuk yang tadi Ustaz, itu day 27. Day 27. Hari yang ke-27 dan dia punya rate tu bukan D. Okay. D minus. So kalau siapa yang nak tahu cerita lebih lanjut jurnal ni, boleh pergi pada follow Rizal Hassan. InsyaAllah disebutkan akan berkongsi jurnal ni. Bagaimana itu nanti dia akan umumkan lah pada Tapi kalau Facebook nak jurnal tu berinteraksi dengan saya dan saya akan berikan bendanya masih raw lagi. Semoga ia memberi manfaat. Saya sebagai hujung ni, penutup ni, saya nak minta izin Rizal, minta izin dan mohon izinkanlah untuk saya nak bacakan jurnal ni pada hari yang ke-16. Boleh, silakan. Tuan-tuan perempuan dengar ya. Saya nak baca. Dia rate pada hari day 16 ni adalah A-. Okey. A-. Syurga itu terlalu dekat untuk mereka yang sangat-sangat mengingininya. Usaha ke arahnya hanya sedikit sahaja. Hanya perlu jadi orang yang sabar. Hanya perlu jadi orang yang bersyukur. Hanya perlu jadi orang bertakwa. Hanya perlu jadi orang beriman. Hanya perlu jadi muslim. Hanya perlu jadi muhsin. Hanya perlu jadi orang yang sedikit. Hanya perlu ingat Allah. Hanya perlu takut Allah. Hanya perlu cinta Allah. Hanya perlu berdoa minta redha Allah. Hanya perlu menjadi hamba Allah. Masa kita di dunia singkat sangat. Singkat sama dengan sedikit masa. Semuanya sedikit belaka. Bicara orang bercinta, masa bertemu terlalu sekejap. Bicara orang bercinta, sedikit kata-kata maknanya mendalam. Bicara orang bercinta, sekali pandang terpahat di hati. Ini bicara orang bercinta. Ini perjalanan orang bercinta. Ini pertemuan orang bercinta. Ini masa orang bercinta. Arafah, hari yang ke-16. Masya-Allah. Terima kasih Rizal sudi nak bersama-sama dalam podcast ini. Terima kasih kerana menyuarakan itu. Bagi saya ini satu puisi yang sangat sebab saya sebut kepada Rizal ni, tuan-tuan puan-puan, haji-haji sekalian. Rizal pun, saya baca, saya dapat benda ni, saya baca. Ini bukan menulis guna akal, guna otak lah saya sebut, bahasa faham. Ini menulis menggunakan hati. Apa yang rasa itu disalurkan terus tanpa ada tapis. Apa yang rasa tu tulis. Okey. Dan dapatkan jurnal. Dapatkan jurnal. Sekali lagi terima kasih Rizal. Thank you so much. Jazakallah khair. Terima kasih. Saya belajar banyak. Pengalaman mahal. Allah. Ustaz Faiz ada apa nak sebut? Pengalaman ni mahal. Mahalnya berpuluh ribu. Oh. Padahal lebih daripada RM10,000 lagi pengalaman yang ini kan. Kalau nak fizikalkan mahalnya itulah. Dan kita amat menghargai setiap cerita-cerita orang yang pernah pergi sebelum ini, kerana ia berguna untuk orang yang datang selepas daripada itulah. Setiap inci cerita itu akan bermakna, dan itu juga kita alu-alukan, harapkan saja daripada penonton kita untuk berkongsi cerita anda. Betul. Mungkin pengalaman tentang umrah ataupun haji, kerana setiap cerita kita itu, walaupun kita rasa macam pengalaman kita biasa je, saya orang biasa je, tapi setiap pengalaman kita itu mahal untuk orang yang belum pernah lagi pergi, untuk dia nak dapatkan big picture macam mana dia nak menghadapi. Kalau haji itu memang once in a lifetime punya peluang yang Allah bagi, dan itulah kita pun hidup ni sekali je, tak ada boleh nak hidup 2-3 kali dah. Kan? So kita nak perlukan setiap daripada pengalaman dan cerita itu, dan saya ucapkan jazakallahu khairan. Terima kasih kepada Rizal. Jemput masuk dalam grup WhatsApp. Link telah diberikan. Kita menjemput juga tuan-tuan dan puan-puan haji-hajah untuk bersama betulkan mind setting kita, persiapan minda kita sebelum pergi umrah dengan mengikuti kelas umrah yang akan bermula pada 16 Oktober ni. InsyaAllah sama-sama follow Tuan Haji Muhammad Rizal Hassan di Facebook, di semualah media sosial yang ada, follow semua. InsyaAllah. Terima kasih sekali lagi. InsyaAllah kita jumpa lagi. Sampai kita bertemu lagi InsyaAllah haji-hajah dalam
podcast yang seterusnya. Dengan ilmu kita amal dengan amal kita rasa, hanya yang rasa mengenal rasa podcast Umrah Hajiku, ibadah biar ada rasa. Assalamualaikum. لبيك الله لبيك الله لبيك اللهم لبيك لبيك الله لبيك الله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك